Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam go to impossible. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Saya harap rakan-rakan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ramai juga yang ada pada malam ini. Dan sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang adik Din pun ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang saya nampak hari ini seolahnya seperti daripada pagi bawa ke petang. Oh, kuatnya booster. Oh, lepas seorang bertanya, Abang Zack jawab. Lepas seorang bertanya, Abang Zack jawab. Oh, memang power. So, tahniahlah kepada rakan-rakan yang mengikuti perjalanan ini. Saya memerhati. Boleh tahanlah. Alhamdulillah. Sambutannya saya nampak seperti di luar jangkaan. Terutamanya pada rakan-rakan yang baru nak kenal tu, dia punya semangat bertanya tu membara. Oh, suka saya melihatnya. Tapi tak apa, kita ikut tertib lah. Kita ikut tertib perlahan-lahan. Sambil tu jangan lupa, jangan hanya bertanya. Telah saya katakan, sekiranya kita hanya bertanya, tidak ada tindakan. Tindakannya maksudnya selepas tu kita carilah apa yang kita tanya tu, kita cari semula, buat homework sendiri. Kemudian daripada persoalan-persoalan kita itu, selepas kita buat homework kita itu, kita buat lagi berulang-ulang. Kita cari lagi market lepas. Begitu. Tandakan buat rumusan. Tenung market itu, cari sebab, cari alasan. Begitu. Kerana kalau kita tak buat macam itu, saya nampak kita punya minda ni hanya lekat sementara je kalau setakat bertanya. Bila kita dengan latihan daripada pertanyaan-pertanyaan itu, nanti dia lekat. InsyaAllah kita buat sesuatu perkara yang berulang itu, InsyaAllah akan lekat. InsyaAllah. Jadi pada malam ini, hari ini 5 hari bulan 11. Seperti mengikut jadual, saya cubalah untuk teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu bentuk perjalanan menaik dan perjalanan menurun dan bentuk-bentuk sideway. Dan saya tambahkan satu lagi, zone B. Sepatutnya zone B tu kita belajar pada turutan yang akan datang, tetapi memandangkan apabila melibatkan bentuk perjalanan ini,
perlu dikaitkan dengan zone B. Apa salahnya terus je saya masukkan sekali zone B. Nanti di hadapan nanti kita buat zone A dan zone G lah, dan mungkin kita boleh mantapkan. Mungkin nanti akan datang nanti pada 8 hari bulan 11 hari Sabtu ni hari Sabtu minggu ini, zone B tu kita akan mantapkan lagi, begitu. Jadi sebab zone B ni yang saya nampak dia punya ilmu tu, dia punya huraian tu tidak statik, begitu. Dia tidak hanya setakat zone B saja. Zone B ni dia luas. Dari segi konteks zone B ni dia luas. Dia satu perkara yang pada saya seperti luasnya laut tenang tu juga. Seperti luasnya konteks statik dengan konteks tak statik dia tu sama lebih kurang macam laut tenang jugalah. Seperti mana laut tenang baru-baru ini saya telah nyatakan, dia memang tidak statik. Dia bukan hanya merata. Dia bukan hanya bentuk laut tenang menaik. Dia bukan hanya bentuk laut tenang menurun. Apabila laut tenang itu dihuraikan, kita dapat satu isyarat lain. Isyarat lain yang menyebabkan kita nampak satu bentuk perkara yang lain yang akan berlaku di masa hadapan. Begitu. Asalnya dia satu perkara yang kecil. Asasnya dia satu perkara yang kecil. Tetapi apabila dihuraikan, difahami, diteliti, dikaji, dengan gabungan-gabungan, maka kita akan nampak satu perkara yang lebih besar. Begitu. Jadi zone B ini juga tidak terkecuali. Bila dia melibatkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, perjalanan yang memakan jangka masa yang lama, zone B ini juga memainkan peranan yang sangat penting. Begitu. Sehingga kan adik Din sendiri telah mengeluarkan satu fakta tentang zone B ini di EU. Contoh, baru-baru ini ada adik Din mengeluarkan fakta EU di Euro USD sangat sensitif dengan zone B. Asal zone B tu dekat dengan EJ pun ada. Tetapi sifatnya dekat EU, dia sangat sensitif. Asalnya lagi, zone B ni dia satu perkara yang kecil. Tetapi setelah dikaji, diteliti, diselidiki, nampak satu lagi perkara yang luas. Sehingga adik dia mengeluarkan, zone B dekat EU, sensitifnya. Seolah-olah bila cuit sikit je, terus bunyi, au. Sensitif. Bergurau saja. Ada masa-masa kita perlu bergurau lah. Sambil-sambil tu kita lihat. Kita lihat dia punya penjelasan. Lebih kurang begitu. Teliti. Sambil-sambil tu kita tidaklah stres. Hari pun dah malam. Hari siang saya faham ramai yang bekerja. Malam ni kita nak santai jugalah kan. Sebelum kita mulakan, kita ada lebih kurang dalam 1 jam 45 minit lagi yang lebih kurang. Kita ada lebih kurang begitu. Pada rakan-rakan, saya nampak ada pada rakan-rakan yang ada lagi yang baru masuk baru ni. Hari ni pun ada rakan-rakan yang keluar. Kita sebenarnya di Akademi TBST ni kita tidak statik. Kita punya ahli ni ada masuk dan ada keluar. Jadi nasihat kami, concentrate lah. Tumpukanlah.
Tumpukan. Sebab apa ramai yang saya perhati seperti hangat pertama saja. Dia seolah macam tadilah, dia hanya nak tahu. Hanya nak tahu, lepas tu tinggalkan. Begitu. Hanya nak tahu, kemudian tinggalkan kami. Begitu. Tak, bila keadaan macam tu, sebenarnya tujuan kami di sini bukan hanya hendak memberitahu, tetapi untuk melatih sebenarnya. Kalau perhati dari awal lagi penubuhan Akademi TBST, kalau lihat di history lepas daripada bulan 6, tak silap saya, pembelajaran itu sentiasa diulang. Bila diulang, itu bukan nak bagi tahu tu. Itu sebenarnya untuk lekatkan di dalam minda orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang meneliti. Begitu. Pada saya, sekiranya mahu setakat memberitahu dalam tempoh lebih kurang dalam 2 minggu habislah dari segi pengenalan TBST, cerita sampai psychology trading. Kalau setakat nak beritahu lah. Tapi kita bukan begitu. Kita apabila bersangka baik pada rakan-rakan, kepada orang-orang yang nak belajar, kita mahukan, dan ini adalah hasrat oleh adik Din, kita mahukan seboleh-bolehnya 100% yang berada di dalam Akademi TBST ini berjaya menguasai market. Begitu. Jadi nasihat kami lah kepada rakan-rakan yang baru, tumpukanlah perhatian. Semuanya pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan kita. Kita pilih untuk masuk di sini dengan hasratnya untuk belajar. Ada orang pilih untuk masuk di sini hasratnya hanya untuk sekadar masuk. Tengok saya post dekat FB, tengok macam mana lakaran-lakarannya, ramailah orang masuk di Parlinggo. Kemudian tak lama senyap, keluar semula. Bila ada balik rakan-rakan kita yang post di FB, tengok macam yang adik Din beritahu 2 hari lepas lah. Ingat yang adik Din beritahu 2 hari lepas. Untuk kita belajar ini, kita jangan pandang ke atas. Sekiranya kita pandang ke atas, kita tak nampak apa yang ada di bawah kita. Di bawah kita ni duri. Ada duri. Ada lubang. Bila-bila masa kita jatuh kerana duri yang banyak, lubang yang banyak, lubang yang besar, lubang yang dalam. Ibaratnya forex inilah. Forex ini susah. Kita pandang orang yang dah berjaya di atas kita. Bestnya orang ni. Kita pandang, kita cemburui. Kita berasa nak tahu macam mana dia boleh berjaya. Tapi dalam pada masa yang sama sebenarnya dia tak nampak apa yang ada di bawah dia. Dia tak faham apa yang berada di bawah kakinya. Begitu. Dia nampak orang yang berjaya itu guna HHJ. Dia nampak orang yang berjaya itu guna HH1. Dia nampak orang yang berjaya itu guna HHT. Dia terus nak belajar HHT. Tapi belajar dalam konteks terus nak belajar itu hanya sekadar tahu. Tetapi untuk dapatkan sebenarnya dalam konteks HH1, HHT, HHJ, banyak asas-asas yang kita perlu lekatkan di dalam minda. Asas-asas itulah yang berada di bawah kaki kita. Sekiranya kita tak betul dengan asas kita, zon A akan jadi duri. Begitu. Zon B akan jadi duri pada kita. Zon bukan zon. Alah, saya pun dah
tergendala sekejap. Ya, zone apa, zone A, zone B, lepas tu zone laut tenang. Zone laut tenang menjadi duri kepada kaki kita. Begitu. Nampak tak asasnya? Asas je tu. Volume yang sepatutnya kita belajar. Kita nampak orang yang di atas kita itu dah guna volume HHJ, dah HHT. Kita nak tahu, sedangkan orang itu tahu perkara asas. Kita hanya terus nak belajar. Kita pandang ke atas. Tapi yang secara asasnya, volume yang secara dasarnya kita tak belajar. Maka yang secara dasar itulah yang menjadi duri pada kita. Masa, stesen-stesen masa. Contohnya begitu. Jadi fokus rakan. Tanpa membuang masa, kita ambil masa sikitlah untuk mukadimah. Mukadimah itulah tadi. Itulah lebih kurang mukadimah. Permulaan. Nak memulakan sesuatu pembelajaran ini perlu ada satu inisiatif untuk menarik minat orang yang mendengar. Untuk orang itu dengar apa yang kita cakap. Kita dipanggil set induksi. Lebih kurang begitu. Kita perlu fikirkan satu hujah ataupun kalau dapat dilihat kita kemukakan gambar supaya orang tertanya-tanya. Orang berminat untuk mendengar. Begitulah. Jadi begitulah lebih kurangnya. Sepatutnya saya tadi lebih kurang dalam 15 minit. Tapi terlajak. Minta maaf lah. Baik. Mari sama-sama sebelum kita terus kepada bentuk menaik, menurun dan sideway. Saya fikir perlu untuk kita jelas pada diri kita. Kita faham zone B. Zone B. Zone B itu apa? Bagaimana kita nak kenal zone B itu? Bagaimana zone B itu kita boleh kita boleh kesan? Dia punya pembentukan zone B itu. Jadi zone B ini apa? Mari kita sama-sama belajarkan satu perkara yang menarik untuk asas permulaan perjalanan ini. Baik, mari kita lihat ya. Itu ialah untuk zone B. Yang mana zone B ini kita kenal dengan permulaan bergerak perjalanan sesuatu trend. Sama ada trend itu buy ataupun trend itu sell. Iaitu zone B ini terletak pada open candle di setiap awal trend. Begitu. Kita kenal pasti zone B itu dia terletak pada setiap open candle di perjalanan awal trend. Begitu. Sebelum saya huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan zone B yang menarik ya. Zone B ini asasnya pada suatu ketika dahulu. Pada suatu ketika dahulu zone B ini dia amat berkait rapat dengan smart trade. Dia amat berkait rapat dengan smart trade asalnya. Kerana pada masa itu smart trade bukanlah pada masa itu. Pada masa itu dia asas. Sekarang ni dia jadi berkembang. Jadi pada masa itu smart trade memerlukan pengukuran untuk volume perjalanan. Jadi permulaan volume perjalanan itu asasnya dimula diukur melalui zone B inilah.
Yang mana zone B ini sangat penting. Sangat penting dan kita sehingga sekarang kita guna pakai setiap hari untuk menentukan perjalanan market. Sekiranya kita tak tahu zone B ini, susahlah. Susah. Zone B ni dia mempunyai berbagai fungsi. Nanti kita ceritalah. Sebelum tu kita lihat dia punya pengenalannya yang sebentar tadi. Berkenaan dengan zone B ni, saya ulangkan lagi. Zone B ini ialah permulaan bergerak perjalanan sesuatu trend. Sama ada trend itu buy ataupun trend itu sell. Iaitu zone B ni terletak pada open candle setiap awal trend. Okey, contohnya ada perjalanan. Kita tak tahu dia nak mula perjalanan tiba-tiba buy. Okey, kita nampak candle buy. Candle buy yang pertama itu, nak mula perjalanan itu, kita tak tahu lagi ia ialah zone B. Okey. Tiba-tiba selepas candle buy itu, ni saya nak bawa rakan-rakan membayang dulu. Sabarlah. Nak melihat kemahiran membayang dulu. Buy yang pertama, tiba-tiba dia keluar buy yang kedua. Apabila keluar sahaja buy yang kedua, dia dah jadi 2 candle buy dekat situ. Zone B masih lagi belum terbentuk. Ingat ya. Zone B terbentuk apabila close sahaja candle buy yang ketiga. Bermakna untuk confirm zone B, iaitu mula bergerak perjalanan, untuk confirm sekurang-kurangnya perlu ada 3 candle perjalanan. Itu yang saya nak perkatakan. Cuba bayangkan, sekiranya sell, okey, dia mula buat candle sell, 1 candle sell. Lepas itu, dia keluar 1 lagi candle sell, dah jadi 2 candle sell. Kemudian, dia keluar lagi 3 candle sell yang ketiga. Close sahaja candle sell yang ketiga, bermakna confirm zone B dah terbentuk. Mengapa begitu? Okey, saya tolong jawabkan. Saya tolong soal, saya tolong jawabkan. Mengapa 3 candle terbentuk baru kita kata zone B? Okey. Zone B ini amat berkait rapat dengan perjalanan. 2 candle, atau kita mula dengan 1 dulu. 1 candle, katakan candle buy, tidak menggambarkan perjalanan. Faham ya? Apabila masuk sahaja 2 candle buy, masih lagi tidak menggambarkan perjalanan trend. Baik. Apabila masuk candle yang ketiga untuk buy, maka itulah yang kita mula panggil dia trend. Kita mula kenal dia trend. Faham ya? Kita mula kenal trend. Apabila ada 3 candle perjalanan. Bukan 3 candle berlawanan. Itu lain. Itu trik kefahaman. Ini saya nak kata perjalanan. Perjalanan. 3 candle perjalanan. Buy. Bermakna itu market memberitahu kepada kita, hai Mukram bin Sidik, aku ni mula perjalanan trend ni. Dia seolah-olah nak bagi tahu macam tu. Dia berbisik. Aku ni mulakan perjalanan trend ni. Bila kita kata perkataan dalam koma tu trend itu bermakna ada zone B di open candle pertamanya. Ingat saya sekarang ni saya cuba buka sikit.
Asasnya saya cerita tadi zone B. Sekarang ni saya buka sikit. Bila kita katakan dia trend, bermakna trend itu di open candle yang pertama perjalanan itu dia membentuk zone B. Begitu. Okey, barulah saya nak hantar screenshot simulasi pembentukan zone B. Tadi saya membawa rakan-rakan membayang. Kita bayang. Kita ni masing-masing sudah ada apa sikit-sikit. Takkanlah masing-masing tak pernah langsung tengok apa MetaTrader 4. Mesti ada punya. Kalau tidak macam mana boleh masuk di sini kan. Walaupun paling basic pun, orang yang paling basic pun dia dah dapat bayang. Oh, ni candle buy. Melainkan sekiranya ada rakan-rakan kita tak tahu mana candle buy, mana candle sell. Itu kita perlu lihat simulasi lah. Saya akan postkan simulasi sebentar lagi. Mesti perlu simulasi. Simulasi tu dia punya chart dia punya gambar penunjuk lah, lebih kurang begitulah. Okey. Itu saya telah pun datangkan gambar simulasi untuk zone B. Okey. Cuba lihat yang pertama tu. Gambar yang pertama sebelah kiri sebelah kiri atas. Okey? Sebelah kiri penjuru atas. Perhati. Zone B. Nampak saya tulis zone B. Candle buy. Nampak? Ini seperti yang saya cerita tadi lah. Buy. Cuba lihat yang dia membentuk 3 candle perjalanan. Bila dia membentuk 3 candle perjalanan, bermakna genaplah ini ialah zone B. Baik. Cuba perhati bawah dia. Yang saya tulis not zone B. Not tu bukanlah. Bukan zone B. Nampak tak dekat situ ada 2 sahaja candle perjalanan. Nampak tak? Dia buat 2 candle perjalanan. Bila dia buat 2 candle perjalanan, ketika ini kita masih lagi tidak dapat mengenal pasti trend. Trend kita dapat kenal pasti apabila dia mewujudkan sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan. Tapi bila kurang daripada 3, kita tak dapat kenal pasti dia trend. Bermakna dia tidak ada zone B lah. Tengok tu yang bawah tu saya tulis. Bukan zone B. Sebelah kiri, penjuru bawah. Nampak ya? Nampak beza dia tu. Sekarang ni kita nak membeza. Nampak beza. Cuba lihat zone B tu duduknya di mana. Saya ada tandakan garisan tu. Dekat open. Open candle pertama. Trend. Nampak nampak dia punya open tu. So, daripada sinilah kita mengenal pasti di setiap open candle yang terjadi di dalam trend itu ialah zone B. Zone B ni singkatannya daripada mula bergerak sebenarnya. Tempat candle tu dia punya open itu tempat mula bergerak. Begitu. Tempat mula-mula sekali dia bergerak. Okey? Jelasnya. So, cuba lihat lagi gambar di tengah-tengah tu. Ada gambar di tengah-tengah tu atas dan bawah. Yang atas tu zone B. Nampak tak? Dia buat candle buy. Okey? Dia buat candle sell tak lepas ke bawah. Okey? Lepas tu dia buat candle buy atas. Dia punya high shadow tu atas daripada dua-dua shadow tu. Nampak tak? Dua-dua shadow pertama dan kedua. Nampak tak?
Dua-dua shadow candle pertama dan candle kedua untuk gambar di tengah ni. Zone B, bahagian atas ni. Jadi ini juga menyebabkan hadirnya zone B. Ini juga kita panggil dia trend. Ada 3 candle perjalanan. Mesti candle yang terakhir yang ketiga tu lepas. Begitu. Dia tinggi sekali. Senang kata begitulah. Dan cuba lihat yang bawah tu. Yang tengah-tengah bawah. Bukan zone B tu ya. Nampak yang tengah-tengah bawah. Beza tu antara di atas dengan yang di bawah tengah-tengah tu bahaya saya punya bahasa tu. Okey, perhati. Yang bawah tu yang saya tulis not zombie yang tengah-tengah tu Aduh, bayangkan di sini jangan bayang tempat lain. Okey. Buy, sell, buy. Nampak tak candle yang ketiga? Candle ketiga tu kecil. Candle yang ketiga untuk perjalanan tu kecil. Jadi dia tidak membentuk zone B. Untuk zone B yang di bawah tengah-tengah ni. Okey, boleh faham ya? Baik, perhati lagi di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas nampak tak ada 5 candle perjalanan. Okey, buy. Okey. Sell, buy, sell. Dia buat laut tenang dekat situ. Sebelum keluar candle besar tu, yang tu kita tak nampak, bukan tak tahu, kita tak nampak zone B terbentuk. Tapi bila keluar je candle besar tu, baru kita nampak zone B terbentuk. Jadi pada masa ni kita dah nampak dalam fikiran kita. Oh, zone B dah ada. Laut tenang dah ada. Arah untuk trend dah ada. Oh, apa yang aku nak buat ni? Tengok balik. Oh, sebelum ni ada tak dari candle besar? Dari candle besar ke candle mengecil-mengecil? Oh, ada. Oh, dah tahu dah apa nak buat. Begitu. Itu contohlah saya kaitkan dengan pembelajaran laut tenang baru ni. Baru ni kan kita dah belajar laut tenang. Nampak tak? Di sebelah penjuru kanan atas tu dibuat laut tenang. Saya kaitkan. InsyaAllah pada rakan-rakan yang baru masuk cuba ulang dengar pembelajaran laut tenang. Begitu. So, cuba perhati gambar di sebelah kiri bawah itu tidak menggambarkan zone B. Kerana candle yang ketiga, nampak tak candle buy, candle sell, candle buy, tidak dia di bawah, dia berada sama rata. Dia tak tinggi. Kalau candle ketiga tu tinggi, dia boleh jadi zone B. Tapi dalam gambar ni sebelah kiri bawah, dia tidak begitu. Jadi saya bezakan zone B yang zone B dan bukan zone B. Kita nampak simulasi tu. Simulasi. Jadi saya terus khabarkan kepada rakan-rakan bahawa bila ada zone B, tengok barisan atas ya. Bila ada zone B menunjukkan perjalanan. Okey? Bila tidak ada zone B, market sangat rapat dengan sideway. Begitu. Tapi saya hanya bagi tahu yang bawah tadi sangat rapat dengan sideway. Yang atas itu menunjukkan perjalanan, betul dah. Yang bawah tu dia rapat dengan sideway. Bila tidak ada zone B, dia rapat dengan sideway. Tapi sideway ni nanti kita cerita nanti. Sideway ni ada sedikit ni perlu kita gunakan penakulan mantik di dalam minda kita. Kita gunakan persamaan, perbezaan sedikit. Begitu. So, nampak bentuk yang melibatkan terbentuknya zone B dan yang
bukan melibatkan zon B. Begitu. Baik, rakan-rakan. Saya teruskan lagi apa zon B yang penting. Zon B yang secara asasnya penting ditandakan secara harian. Saya tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan, okey, saya ingin bawa rakan-rakan kepada perkara-perkara penting ni lah yang lazim kita gunakan untuk zon B ini. Zon B yang biasa kita gunakan dalam harian kita, 3. Tiga apa dia panggil? Apa lebih kepada 3 jenis lah. Nak kata jenis pun bukan. 3 apa tiga tempat di permulaan bergerak. Lebih kurang macam tu lah. Ada 3 cara lebih kurang begitulah. Yang mana pertama mesti ada zon B harian. Okey? Nampak? Yang kedua, mesti ada zon B untuk trend. Zon B untuk trend yang seperti saya cerita tadi lah. Okey? Dan yang ketiga, zon B untuk trend yang paling awal sekali. Paling awal contohnya dalam satu trend tu, dia tidak semestinya satu trend, satu zon B. Kadang-kadang untuk trend yang besar, yang panjang, ada tu melibatkan 3 trend dalam tu. Untuk trend panjang yang besar, ada trend buy, ada trend sell, ada trend buy. Okey? Cuba bayangkan ya. Yang pertama tu, dia panggil zon B perjalanan. Yang paling awal sekali. Sedangkan dalam tu ada 3 zon B. Ada trend buy, ada trend sell, trend buy. Tapi kita ambil paling awal sekali perjalanan. Untuk dapatkan dia punya besar perjalanan tu. Begitu. Okey, baik. Mari kita sama-sama melihat. Kita melihat yang pertama dulu, zon B harian ya. Okey, saya ada pastekan gambar je. Zon B harian. Okey. Cuba perhati 15 Ogos ya. 15 Ogos di dalam screenshot tu ya. 15 Ogos, perhati ya. Seawal 5 pagi market dia buat nampak tak? 5, 6, 7. 7 pagi tu candle pukul 7 tu dia mengeluarkan high dia tu lebih tinggi daripada 2 candle 5 dan 6 tu. Nampak tak? Bermakna seawal pukul 7 tu dia dah membentuk zon B. Nampak tak? Nampak ya? Dia membentuk zon B. Jadi market ni terus naik. Dia terus naik. Okey, dia turun semula, dia reject zone B tu, nampak ya? Dia keluar, dia pun balas balik. Okey. Jadi zone B harian pada 15 Ogos ini dia terletak pada trend buy yang pertama tu. Nampak trend buy yang pertama bermula daripada 5 pagi tu. Kalau kita tengok di market belakang dia dah ada trend buy, tapi ini kita nak tengok harian ni. Dia trend buy tu dia bermula dengan zone B untuk hari itu pada jam 5 pagi. Jadi 5 pagi itulah tempat zone B harian. Untuk rakan-rakan, zone B harian ini pada asasnya ketika smart trade dulu, zone B harian inilah yang digunakan untuk mengukur sama ada smart trade itu
batal ataupun valid. Biasanya pada zaman smart trade dulu, zone B harian inilah yang digunakan untuk pengukuran smart trade. Okey, baik. So, cuba perhati pada hari yang kedua, 18 Ogos. Pada hari yang kedua kita tengok apa dia punya perjalanan tu. Kita tengok dia punya perjalanan. Okey, pada hari yang kedua tu, okey, nampak tak? Pada jam 5 dia buy, okey, 18 Ogos Dia buy, kemudian 6 dia buy, 7 pun dia buy. Okey, nampak Tapi yang candle yang pukul 7 tu high dia tidak high daripada candle nombor 2. Candle nombor 2 tu dia ada lagi high. Okey, ini sebenarnya market kabur ketika ini. Pada ketika ini market kabur untuk zone B harian. Sehingga apabila market turun semula, nampak dia buat zone B sell. Okey. Tak apa kat zone B sell tu 3 candle, 1 2 3. Dan dia reject, nampak tak? Dia reject tu dengan bentuk dot dot dot. Itu tak apa. Kita sabarkan dulu bentuk dot 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 tu. Okey. Jadi dia buy semula. Buy. Dia terus lepas. Jadi, zone B harian yang berada pada 5 pagi itu menjadi sangat valid. Dan dia berada dalam trend buy tu. Kan dia ada buy, ada sell, ada buy di 18 Ogos tu. Dia yang paling bawah. Di jam 5 pagi. Nampak tak? Kita tak boleh nak ambil trend buy yang bermula pada jam 8, 9, 10, 11. 11 pagi kita tak boleh ambil daripada situ sebab ada lagi candle buy paling bawah pada dia. Untuk hari itu. Nampak tak? Kita tak boleh ambil yang waktu malam tu. Waktu malam tu dia dia belum terjadi. Begitu. Jadi secara keseluruhan 18 Ogos ini trend dia banyak buy lah daripada sell. Kita boleh buat kesimpulan begitu. Sebab apa zone B buy dia yang zone B buy dia yang menyerlah kita nampak. Nampak Okey, baik. Sekarang cuba lihat pada 19 Ogos ni dalam screenshot tu. Okey, dalam screenshot ni dia mula market dalam screenshot ni, nampak tak? Nampak tak? Dia naik dulu sikit. Dia naik dulu pukul 5 sell, pukul 6 buy, pukul 7 buy. Okey. Pukul 8 dia terus satu candle kuat ke bawah. Nampak tak? Jadi ini cuba perhati 15 dan 18 Ogos yang saya cerita tadi. Tadi jelas kita nampak pada jam 5 pagi dia open hari itu. Tapi di 19 Ogos bukan di open hari itu. Bermakna saya nak jelaskan kepada rakan-rakan. Zone B bukan duduk, zone B harian bukan duduknya di open market harian. Dia duduk, dia bergantung pada trend hari itu. Kalau hari itu kita nampak dia kuat sell. Okey? Bermakna kita cari candle sell paling atas. Kita cari candle sell paling atas untuk zone B hari itu. Macam di 19 Ogos. Okey? Di 19 Ogos, zone B harian berada di jam 8 pagi. Cuba perhati. Kerana jam 5 pagi tu candle sell juga. Tapi dia ada lagi candle sell yang lebih atas pada jam 8 pagi. Jadi pengukuran kita dari jam 8 pagi. Dan apabila trend ini sell, zone B harian pada 19 Ogos ini ialah zone B sell. Begitu. Sama juga macam 18 Ogos malamnya tu. Cuba perhati lagi. Saya ulang balik yang semalam tu. Candle buy yang pertama untuk trend buy tu
berada kebetulan di 5 pagi. Maknanya 5 pagi lah kita jadikan dia sebagai candle mula bergerak trend buy untuk harian di 5 pagi lah. Kita tengok di mana candle, kalau untuk trend buy, di mana candle buy paling bawah. Untuk trend sell harian, kita cari zone B, mana candle buy yang paling atas. Begitu. Ada rakan-rakan sebelum ni, Abang Mukram, zone B harian duduk di jam 5 pagi. Confident dia jawab dengan saya, zone B harian berada di 5 pagi. Saya bila dia dah confirm macam tu, saya senyum lah. Takkan saya tak suka bangkang. Saya memang sifat saya tak suka nak bangkang-bangkang lah. Kerana masing-masing ni ada pendirian lah. Ada orang tu kalau kita bangkang-bangkang nanti mungkin pada dia menjatuhkan air muka. Jadi saya tak suka lah. Cuma saya senyum lah sebab dia confident. Abang Mukram, zone B harian memang 5 pagi. Cuma ada masa-masa tu saya selitkan. Tapi setahu saya lah zone B harian ni, kita mesti lihat trend itu. Kalau trend itu sell, awalnya start mula-mula daripada Tokyo itu sell, cari zone B. Cari candle sell ke atas untuk zone B. Ataupun kalau trend daripada awal Tokyo itu dia buy. Okay. Cari candle buy terbawah open itu untuk zone B. Begitu. Okay, baik. Jadi cuba kita lihat 20 Ogos. 20 Ogos ni saya nak tunjuk pada rakan-rakan, dia sebenarnya zone B yang sebetulnya untuk 20 Ogos ini ialah pada jam 8, 9, 10, 11. Pada jam 11 pagi, nampak tak candle buy yang terbawah? Okey, di 20 Ogos. Ini sebenarnya saya nak tunjuk pada rakan-rakan. Perhati, pukul 5, 6, 7. Dia keluar 3 candle perjalanan. Dia keluar 3 candle perjalanan. Pukul 8 pun candle buy juga. Jadi pada asasnya, sebelum terjadinya candle turun semula pada jam 9 dan 10 itu, zone B telah terbentuk harian di 5 pagi. Okey, nampak ya? Jadi, okey, secara trade kefahaman, secara trade kefahaman, kita bila kita dah kenal awal zone B tu, ini kita dah nampak di repair jelas-jelas. Okey? Tapi secara saya nak jelaskan betul-betul, apabila dah lengkap hari ini 20 Ogos tu, nak masuk ke 21 Ogos, zone B harian berada di open candle jam 8, 9, 10, 11 pagi. Apabila dah lengkap. Tapi sebelum lengkap tu kita dah nampak ada zone B pertama yang muncul pada jam 5 pagi untuk harian. Sebab dia buat perjalanan buy. Okey? Nanti dia akan jadi seperti yang saya SS-kan sebentar lagi. Zone B harian. Baik, perhati 20 Ogos tu. Tadi yang SS tadi, dia berada di jam 5 pagi. Sebab apa? Bila sampai dia di jam 8 pagi, dia dah membentuk zone B, tiba-tiba ada repair 2 candle. Lepas tu terus candle besar. Okay. Tapi bila dah complete perjalanan untuk hari itu, kita dapat kena pasti zone B harian terbawah berada di candle jam 11 pagi seperti di dalam screenshot saya yang baru. Begitu. Boleh nampak ya? Zone B harian. Okey, baik. Seterusnya, kita teruskan kepada zone B trend. Okey, zone B trend. Okey, baik. Okey, cuba sekarang ni kita lihat pada screenshot yang saya baru hantarkan untuk perkara nombor 2
yang biasa kita buat hari-harian di zone B kita ni ya. Ini ialah zone B trend. Okey? Nampak tak? Pada setiap trend yang perjalanannya 3 candle dan ke atas. Kita dah tahu asas zone B tadi. Okey? Sekarang ni kita lihat ada perjalanan 3 candle dan ke atas. Itu ialah zone B. Nampak tak? Bermula pada 15 Ogos. Okey? Saya tetap ambil screenshot yang tadi juga supaya memudahkan kefahaman rakan-rakan. Okey? Nampak tak? Pagi tu pada jam 5 pagi. Okey? Zone B buy. Dia naik. Okey? Nampak ya? Kemudian pada malam tu, nampak tak? Dia naik. Okey, pagi tu 8, 9, 10, 11 dia naik. 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu, okey. 8 malam tu, dia dia berhenti dekat situ. Dia tukar dekat 9 malam. 9 malam tu, kita tak nampak lagi pembentukan zone B. 9 malam tu tak confirm zone B. Bila 10 malam turun, 11 malam pun turun, ada 3 candle. Nampak tak tu? Ada 3 candle perjalanan. Maka confirm jam 9 malam open dia tu ialah zone B. Gitu. Nampak ya? Okey. So, sama juga zone B buy tu. Okey, dia buy pada 15 Ogos tu 12 malam. Kita tak tahu lagi masa tu zone B. Tapi ada cara nak tahu, tapi bukanlah saya nak cerita sekarang. Sekarang ni saya nak cerita di mana untuk trend tu, pengukuhan untuk trend tu zone B. Kita mengira zone B. Macam mana kita nak letak zone B permulaan trend. Kita tahu setiap antara zone B ke zone B tu, itulah trend. Saya nak cerita itu dulu. Sebab itu saya kata tadi, kita jangan tengok atas. Kita tengok bawah dulu. Untuk asas tapak kita bertapak tu. Kita jalan tu supaya kukuh jalan kita. Tidak ada duri, tidak ada lubang. Jangan di satu masa ke depan nanti, zone B ini akan jadi duri pada kita. Akan jadi lubang pada kita. Kita tak mahu macam tu. Okey, jadi dia buy semula 15 Ogos. Zone B kita tak tahu lagi pada jam 12. Kita confirm dia jadi zone B pada jam 1, 2. Pada jam 2 pagi. 2 pagi nampak tak? 3 candle bergerak. Melakukan perjalanan. Menjadikan dia komplit. Oh, ini trend. Oh, begitu. Nampak tak? Bermakna bila ada 3 candle berjalan, oh, ini zone B. Dah jadi trend. Kita petanda satu zone B. Okey, nampak ya? Okey, kemudian pergi ke 18 Ogos. Okey, nampak tak? Dia bersambung. 5, 6, 7 tu dia bersambung dengan semalamnya. Dia buy. Dia terus sambung dengan semalam. Okey, jam 8 dia mula sell semula. Buy, sell. 3 perjalanan. Ingat ya? Apabila 3 candle perjalanan dan selebihnya 4, 5, 6, 7, 8. Itu zone B lah tu. Itu zone B. Begitu. Okay, jadi kalau kita perhati pada jam 8 pagi di 18 Ogos. Okey, dia pun turun. Sell. Nampak tak? Geramnya nak bagi tahu, sabar, tak nak bagi tahu lagi. Okey, jadi jadi dia pun membentuk zone B. Sebab apa? Ada 3 candle perjalanan menjadikan dia genap trend. Jadi dia sell. Lepas tu dia sell. Nampak? So, bermula pada jam 8, 9, 10, 11 pagi di 18 Ogos. Mengikut dalam screenshot tu, dia pun ubah
Dia ubah perjalanan semula daripada trend sell ke trend buy bermula pada jam 11 pagi. 11 pagi tu kita tak tahu dia nak ubah dekat situ. Kita tak tahu. Kita tak tahu zone B duduk di situ asalnya. Tapi dengan isyarat-isyarat lain saya geram saya nak bagi tahu. Tapi tak apa, sabar, kita nak tengok dulu ni nak menunjukkan zone B trend ni bagaimana. Begini zone B trend. Okey, 11, 12, 1, 2. Nampak tak jam 2 tu dia dah high dah. Jadinya dari jam 2 itu lagi kita dah tahu, oh ini zone B dah terbentuk ni. Oh begini. Tambah-tambah lagi jam 2 tu complete. Oh ini laut tenang. Laut tenang saya bolehlah bagi tahu sebab kita dah belajar kan. Oh ini laut tenang. Zone B dah terbentuk. Oh, kita dah nampak. Oh market ni nak pergi mana ni? Oh market ni nak buy. Awal lagi sebenarnya kita dah nampak. Sebenarnya bila kita nampak zone B, kita nampak laut tenang. Sebenarnya kita dah nampak dah arah dia. Kita dah nampak dah arah dia. Tapi saya tak nak beritahu macam mana pun. Ni sebenarnya arah yang sebetulnya apabila keluar candle buy tu. Apabila keluar candle buy. Sebab ada masa-masa dia tidak begitu. Dia tidak jelas. Ada masa-masa tidak jelas. Bila kita masuk awal tu bahaya. Kecuali kita dah nampak ada pengukuhan. Ada, dalam sideways market ada trend. Dah terberitahu pula. Lebih kurang begitulah. So, kita nampak. Begini. Dah ada akhir sell. Nak mula buy. Dah ada zombie buy. Sekurangnya kita nampak begitu. Minda kita dah berbisik-bisik pada kita. Nampak tak perjalanan? Buy, sell, buy besar. Lepas tu sell, buy, tu dia mula sell semula. Dia buat macam bentuk smart trade. Nampak tak? Pada 18 Ogos tu. Dia buat seperti bentuk smart trade. Kemudian dia sell. Cukup 3 candle. Itu juga zone B. Di 18 Ogos. Nampak ya? So, pentingnya point di sini, ada 3 candle perjalanan. Tidak semestinya semua tu candle buy. Dia ada juga, dia mesti candle yang ketiga itu lebih high daripada 2 candle yang pertama. Okey, baik. Sekarang kita lihat yang ketiga, iaitu zone B yang paling awal dalam sesuatu trend. Okey. Zone B yang paling awal ni sebenarnya kita penting. Biasanya dia berada kedudukan itu penting itu sebab lazimnya dia ada di kedudukan yang paling rendah dan paling tinggi dalam semua trend. Lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Kita nampak dia berada di paling awal. Untuk zone B yang awal dalam trend ni lah. Okey, saya akan pastekan pada rakan-rakan screenshot lah untuk memudahkan rakan-rakan melihatnya. Okey, perhati. Yang saya warnakan warna ungu tu ataupun warna purple tu. Saya buat garisan bagi mudah untuk rakan-rakan lihat zone B. Cuba lihat 15 Ogos ni di masa akhir US tu, nampak tak yang paling bawah tu zone B. Dalam perjalanan dia nak sampai ke paling high di 18 Ogos, dia buat 3 zone B. Okey, mula dengan perjalanan buy, lepas tu zombie sell, lepas tu dia zombie buy. Dalam perjalanan nak sampai ke high 18 Ogos tu pukul berapa tu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malam. Dia nak sampai ke jam 9 malam, 18 Ogos tu dia dah buat 3 zone B. Ada 3 trend. Jadi ini ialah zone B yang paling awal. Ini Abang S. Abang Syukri. Abang Syukri, abang besar. Abang besar suka dengan zone B paling awal dalam trend ni.
Abang besar kata bentuk rama-rama. Nampak tak bentuk dia tu macam rama-rama. Ada dua kepak tu. Ada rama-rama yang terbang ke atas. Ada rama-rama yang terbang ke bawah. Lebih kurang begitulah. Abang besar memang suka. Memang suka zone B yang paling awal dalam trend ni. Cuba perhati sifat dia tu. Dia yang paling dalam trend zone B dia ni, dalam trend dia buat satu trend tu, dia melibatkan sekurang-kurangnya 3 zone B yang ada dalam tu. Ada tu bila trend yang panjang-panjang tu, yang melibatkan buy, repair, buy, repair. Repair tu buat zone B Buy, repair, buy, repair, buy, repair. Ada kalanya sampai 5-6 zone B dalam satu trend yang panjang. Ini market kedudukan dalam port. Sebab itu dia high, dia sell semula. Low, dia buy semula. Tapi untuk memudahkan saya menunjuk pada rakan-rakan, supaya rakan-rakan dapat bezakan, asalnya saya memang pakai chart yang sama je tadi. Cuma nampak dia punya huraian zone B tu pada tiga perkara biasa yang kita biasa gunakan dalam harian. Ini ialah zone B yang paling awal dalam trend. Okey, nampak ya? Perhati lagi di akhir US 18 Ogos yang dia start sell semula tu. Okey, dia start sell semula. Dia buat zone B yang pertama tu, okey, jam 9 malam. Okey, dia buy semula. Dia buat zone B buy. Dia buat zone B sell semula hari esoknya di 19 Ogos tu di Tokyo jam 8 pagi. Sampai paling bawah sekali dia buat bentuk candle besar tu. Nampak tak candle besar sell 19 Ogos. Okey, daripada situ kita nampak dah ada 3 zone B dalam trend ni. Dia buat bentuk sell, repair, sell terus dengan candle besar, terus dia balas mula buy. Nampak ya? Jadi zone B yang berada di 9 malam 18 Ogos, hari 18 Ogos tu itu ialah zone B paling awal dalam trend. Nampak tak? Dia punya bentuk dia tu. Zone B. Zone B paling atas, zone B paling bawah. Dalam proses zone B paling atas dan paling bawah tu, di tengah-tengah tu ada pembentukan zone B yang lain. Bila kata ada pembentukan zone B ni, bermakna ada trend lah. Ada trend. Bila kata ada zone B, seperti mana yang saya katakan tadi, ada trend. Kita gunakan minda kita ni, kita huraikan sesuatu benda tu menggunakan penakulan mantik. Kita bukannya hanya melihat seperti kosong je perkara tu. Kita lihat dia, kita huraikan dia mengikut sifatnya. Begitu. Baik, perhati lagi di 19 Ogos. Zone B yang paling bawah di 19 Ogos. Okey. Dia buy dulu, okey. Dia buy sampai 20 Ogos. Okey. Kemudian dia sell, melibatkan zone B. Ada melibatkan 3 candle perjalanan sell. Lebih tu nampak ke bawah. Lepas tu dia sambung semula. Jadi ni sampai ke atas ni ada lagi tu. Saya tak tunjuk lagi. Ini hanya pengenalan untuk zone B. Sekurang-kurangnya rakan-rakan yang baru nampak zone B, iaitu tempat mula bergerak perjalanan market. Kita melihat zone B ini pada trend yang mula bergerak tu di open dia. Di open trend tu. Yang mana open trend tu ialah di candle yang pertama. Open candle pertama di dalam trend. Itu ialah zone B. Begitu. Nampak ya? Biar jelas. Biar rakan-rakan yang baru jelas. Ataupun rakan-rakan yang lama dapat menambahkan lagi
kefahaman tentang zon B ini. Yang mana secara asasnya zon B ini ialah tempat mula bergerak perjalanan tren. Baik. Nampak ya? Okey, jadi masa amat mencemburui kita. Tak apa, kita adjust masa tu. Tapi jangan bagi lebih 2 jam. Sekiranya nanti tak cukuplah 2 jam. InsyaAllah. Hari esok pun masih ada untuk sambung. Saya akan lihat masa nanti dan saya nampak kemungkinan besar hari esok malam kita kena sambung untuk tajuk kita bab 2 ini, perjalanan menaik menurun sideway ni. Tak apa, kita dapatkan basic dia dulu. Biar lambat asalkan selamat. Perlahan-lahan kayuh asalkan smart. Begitu. Okey, nampak ya zon B ini. Jadi saya dah ulaskan panjang lebar zon B. Zon B yang secara asas ini. Secara advance nanti kita akan nampak waktu pembelajaran di HHT, di market repair, HHJ kita akan nampak nanti. Baik, untuk di peringkat asas ini dulu yang kita biasa gunakan untuk harian. Baik, jadi pada rakan-rakan, baik, saya nak terangkanlah fungsi zon B. Baik. Jadi bila dikatakan zon B ini, zon B ini dia mempunyai fungsinya yang tersendiri. Saya akan terus jelaskan kemungkinan besar secara keseluruhan yang melibatkan HH1. Mungkinlah sekarang ni rakan-rakan tak faham lagi. Ada tempat-tempat yang faham, boleh faham lah. Tempat-tempat yang melibatkan HH1, HHT tu nanti kita dah ada nota kita di peringkat zon B. Begitu. Baik. Zon B ini antara fungsinya. Okey. Kalau dapat catatkan sedikit ya. Okey. Antara fungsinya zon B ini yang pertama. Zon B ini ialah sebagai titik, point yang digunakan untuk mengukur volume maksimum ke sesuatu high atau ke sesuatu low. Nampak ya? Ini antara fungsi dia. Daripada zon B ni, open candle yang pertama, kita gunakan untuk ukur volume. Contohnya, nanti kita akan belajar di bahagian volume. Tapi secara kasarnya saya dah tunjuk di gambar nombor 3 tadi. Nampak tak saya tarik garisan? Baik. Selain daripada point, zon B ni sebagai titik point yang digunakan untuk mengukur volumes, antara fungsinya yang lain. Nombor 2 pula ya. Tadi nombor 1, nombor 2. Antara fungsinya, dia sebagai support atau resistance TBST. Yang mana support atau resistance zon B ini biasanya dia sangat accurate. Dia sangat berkesan pada zon B hari semasa dan zon B kemarin. Zon B kemarin tu dia jadi support untuk hari ini. Zon B hari semasa dia jadi tambah lagi kuat untuk support hari semasa. Begitu. Nampak ya? Selain dia jadi titik point tadi, dia jadi support dan resistance. Begitu. Okey, baik. Yang ketiga, fungsi zon B. Fungsi zon B ini sebagai pengukur
Dia sebagai pengukur antara zon B perjalanan repair dengan zon B perjalanan zon B perjalanan zon B repair dan zon B perjalanan. Dia dua-dua tu perjalanan. Tapi senang kita kata dia jadi pengukur antara zon B repair dan zon B perjalanan. Okey. Yang mana seperti mana rakan-rakan sedia maklum. Okey. Zon B perjalanan adalah lebih kuat support atau resistannya berbanding zon B repair. Tak percaya cuba lihat gambar saya yang ketiga tadi. Nampak tak zon B repair sentiasa dibolosi. Apabila sampai saja di zon B perjalanan, market mula dia buat rejection, mula dia buat akhirkan perjalanan. Nampak tak? Zon B perjalanan kita perlu kenal pasti dan perlu beri keutamaan. Kerana zon B perjalanan ini yang patut kita belajarkan sebagai asas kita lihat nanti yang perkara lebih besar nanti. Ada nanti kita akan belajar zon B perjalanan HHT. Bila kata HHT, dia ada zon B HHT perjalanan dengan zon B HHT repair. Bermakna juga zon B HHT perjalanan lebih kuat supportnya berbanding zon B HHT repair. Begitu. Tapi itu nanti di depan nantilah. Saya hanya beritahu ni supaya rakan-rakan boleh catat nota untuk digunakan di masa hadapan. Yang keempat, okey. Yang keempat, zon B ini fungsinya sebagai support dan resistance TBST pada port. Untuk market dalam port ini, dia jadi zon B ini sangat berkesan. Sebab kebanyakannya yang berada di high ataupun di low port, kebanyakannya adalah zon B perjalanan. Tak percaya? Tanya Abang Joran Besar. Abang Joran Besar sangat mahir menggunakan zon B di port. Sehingga kan beliau menandakan port berdasarkan zon B. Bahagian ini saya nampak Abang Joran Besar sangat mahir. Jadi bila kita maklum dengan zon B perjalanan berbanding dengan zon B repair, apabila kita masuk ke dalam port, high dengan low port tu kebanyakannya kenapa dia kuat? Kerana dia dibentuk sekali oleh zon B perjalanan. Untuk HH1 high, kebanyakannya dia ada zon B perjalanan sell. Untuk HH1 low, kebanyakannya dia memang ada zon B perjalanan buy. Di tengah-tengah tu semua main zon B repair. Okey? Jadi tidak hairanlah untuk exit port ni, selain ada support-support TBST yang lain, perlukan suatu tujahan. Perlukan satu anjakan. Perlukan enjin. Ingat enjin. Adik Din dah membahasakan enjin. Penggerak kuat untuk dia tujah. Untuk dia jadi booster. Tidak hairanlah mengapa market membuat sifat begitu.
kerana bila melibatkan salah satu support TBST zone B ini, bila digabungkan lagi dengan HHJ, digabungkan lagi dengan Laut Tenang, digabungkan lagi dengan support resistant yang lain zone A. Sebab itulah perlukan enjin untuk exit port. Nampak tak? Jadi asasnya kita kena melalui salah satu support resistant yang kuat melalui zone B ini. Sebab itu saya katakan awal tadi, jangan pandang atas orang yang guna HHJ, HHT tu kita nak guna juga. Kita nak guna juga dalam keadaan kita tak tahu. Orang yang atas tu tahu. Orang yang dah mahir tu tahu. Orang yang dah mahir tahu. Tapi kita ni tak tahu, kita nak guna juga. Yang takutnya asas itu yang jadi duri pada kita. Itu yang kita takut. Asas itu yang takutnya jadi lubang yang dalam bagi kita. Itu yang adik Din maksudkan. Begitu. Okey, nombor 5. Saya sebut jugalah tadi, melibatkan perjalanan. Perjalanan masuk jugalah support dan resistant TBST pada perjalanan HHT dan repair HHT. Ni nombor 5 antara fungsi zone B. Dan nombor 6. Nombor 6 dia sebagai penyokong tukar arah H1. Sekarang ni saya nampak setiap penerangan saya perlu secara sedikit-sedikit memasukkan arah H1. Kerana arah H1 ni satu ibu. Ibu ni kita kena letak tepi kita. Begitu. Ibu ni kita kena sentiasa, kita perlu rapat-rapat dengan ibu ni. Rapat-rapat dengan ibu ni besar ganjaran dia. Ibu ni bila kita dah sentiasa rapat-rapat, kita rapatkan diri kita dengan ibu. Ibu sentiasa berada dalam diri kita. Walaupun secara realiti. Jauh di mata, dekat di hati. Sentiasa mendoakan ibu dan bapa. Jangan meninggikan suara dengan ibu dan bapa. Bila kita masukkan HH1, bila kita masukkan di dalam forex ini HH1 sebagai ibu perjalanan trading kita ni, okey, kita gunakan realiti itu. Kita nampak ni sebagai satu perkara yang perkara-perkara lain dalam dunia. Okey, nampak ya? Itu nombor 6 sebagai penyokong tukar arah H1. Okey. Baik. Dan nombor 7. Okey. Nombor 7 antara fungsi zone B ni ialah sebagai arah market pada sesuatu trade kefahaman yang amat berkait rapat dengannya. Ini saya dah banyak ulang. Okey. Saya beritahulah nama dia pada rakan-rakan yang akan belajar nanti. Sekurang-kurangnya kita dah tahu nama. Baik. Antara trade kefahaman yang berapat dengan zone B ini ialah trade kefahaman U dan trade kefahaman L. Okey. Ini yang paling rapat dengan zone B. Dua ni. Tapi yang biasanya dia juga dia jarang terjadi. Tetapi sekiranya terjadi, dia pun sama. TKT. TKT pun yang melibatkan bentuk menaik bertangga-tangga tu, zone B dia sangat kuat. Zone B dia merupakan arah perjalanan. Begitu. Katakan TKU
TKU apabila terbentuk sahaja TKU, kita dah kenal bentuk TKU kan. Jadi kita tak perlu tunggu lagi 3 kalender perjalanan. Sekiranya kita tak kenal TKU, tadi saya ada ceritakan zone B. Okey? Zone B tu untuk kenal pasti zone B perlu ada 3 kalender perjalanan. Tapi bila kita dah kenal TKU, tak perlu 3 kalender perjalanan pun kita dah tahu, oh ini zone B. Begitu. Bila dihurai dengan bentuk market, dia berkait rapat. Sama juga macam TKL. L pun sama. Zone B dia sangat berkait rapat. Begitu. Baik, jadi masa amat mencemburui kita saya ingat tadi kita take file dalam 10 minit tadi, saya nak gunakan sikit lagi bagi cukup 2 jam lah lebih kurang. Okey, baik. Jadi saya nak tunjukkanlah sedikit pada rakan-rakan. Tadi kita banyak tunjuk secara simulasi. Okey? Kita banyak tunjuk secara simulasi. Jadi sekarang untuk yang terakhir ini, untuk pembelajaran kita malam ini, secara asas kita dapat zone B dahulu. Zone B dahulu, hari esok malam, ingat saya mahu lanjutkan lagi untuk perjalanan menaik, menurun dan sideway. Jadi malam ni kita perlu kenal dulu zone B. Jadi sekarang saya mau tunjukkan secara kepentingan apabila digabungkan dengan kefahaman yang lain. Okey, baik. Saya telah pun screenshotkan lukisan saya yang sebelum ni lah. Okey, yang melibatkan zone B. Okey, ini saya maklumkan secara real time lah penggunaan zone B di dalam dia punya kepentingan lah, lebih kurang begitulah. Kepentingan zone B dalam life situation. Kita ni pengenalan, tapi ada masa-masa kita perlu jelaskan kepentingan dia di dalam life situation. Okay, nampak tak screenshot yang saya pastekan itu? Cuba perhati pada pada rakan-rakan yang tak nampak sekejap saya bagi Facebook punya Facebook. Okey, saya dah pastekan link untuk gambar yang lebih besar, boleh lihat di Facebook. Okey, baik. Jadi rakan-rakan, okey, cuba lihat pada life situation market tu, zone B perjalanan dengan zone B repair. Jangan pandang yang lain Jangan pandang yang lain. Sebab apa saya kata bila melibatkan life situation ni, dia memerlukan gabungan. Tapi pada malam ini di peringkat asas ini, saya mintalah jasa baik rakan-rakan, jangan pandang lain. Lihat warna kuning tu, tulisan warna kuning. Dia tulis zone BPT. Zone BPT tu untuk zone B perjalanan trend. Zone BR. Zone BRT tu untuk zone B repair trend. Lihat tulisan warna kuning dan tulisan warna merah jambu tu. Okey? Lihat yang itu saja. Dia punya versus tu, dia punya dia punya perjalanan dan repair. Okey, saya ulang, zone BPT sama dengan zone B perjalanan trend, zone BRT bersamaan dengan zone B repair trend. Okey, boleh faham ya? Okey, baik. Cuba lihat daripada yang pertama tu. Daripada yang pertama pada 16 Oktober 16 Oktober. Tak payah kita tengok situ lah, kita tengok daripada mula. Kita tengok daripada mula 13 Oktober. Okey? 13 Oktober nampak tak? Saya tulis tulisan warna kuning tu. Zone BPT.
slash zone B RHHT. Itu tak payah ambil tahulah. Kita nak ambil zone B PT bersamaan dengan zone B perjalanan trend. Okey, nampak tak? Bila kata zone B perjalanan trend, mesti ada dalam tu zone B repair trend. Nampak tak? Dia naik. Lepas tu, dia naik tu dia melepasi 3 candle perjalanan. Okey, kemudian dia turun repair tu, nampak Dia turun repair tu pun dia melepasi 3 candle perjalanan. Menunjukkan dia membuat zone B repair. Baik, cuba perhati, bila zone B repair tu lepas pada candle besar tu ada candle pukul berapa tu sekejap Okey, pada jam 5 petang 13 Oktober. Okey, kalau tandakan garisan, tandakan garisan, nampak tak bila dia jadi zone B repair, dia lazimnya di apa? Dia tak kuat sangat. Senang kata zone B repair ni tak kuat sangat. Okey, dia sebab apa zone B perjalanan tu? Zone B perjalanan tu dah ada di bawah, kemudian dia buat zone B repair, dia buat semula ke atas. Senang kata dia macam bentuk cuba rakan-rakan ingat balik bentuk macam bentuk kilat tu kan, bentuk zigzag. Zig yang pertama tu perjalanan. Apa Z yang kedua tu repair. Zig yang ketiga tu perjalanan. Lebih kurang macam tu lah. Asasnya lebih kurang. Jadi zone B yang repair ni biasanya kalau rakan-rakan perhati, bila dia jadi zone B repair, itu dia punya support dia tu sering dicerobohi. Senang kata dia tak kuat sangat lah. Begitu. Sekarang cuba perhati. Okey, cuba perhati dia buat zone B perjalanan trend atas tu untuk trend sell pada 14 Oktober. Okey, dia pun turun. Dia buat candle besar, dia buat lagi candle besar. Nampak tak candle besar tu kenapa? Mungkin lagi ada support-support lain. Ada lagi support-support lain di belakang tu. Tapi salah satu sebab dia buat candle besar tu ialah zone B perjalanan trend tu kuat support dia. Dia perlu candle yang dominan dia perlukan candle yang agak dominan untuk memecahkan support. Lebih kurang begitu. Nampak tak? Okey. Sekarang cuba perhati lagi. Selepas dia turun besar-besar tu, dia dah break, dia dah bolosi ke bawah zone B perjalanan trend. Okey, selepas dia bolosi tu nampak tak? Dia buy semula. Okey, dengan gabungan tu ada HSG volume, ada candle boron, macam-macam. Itu kita belajar nantilah. Okey, dia naik semula. Okey, dia buat repair. Nampak tak repair tu dia buat zone B dekat hujung 14 Oktober waktu sesi akhir US. Nampak Bila dia buat repair, dia naik semua tu, kita dah nampak. Oh, dah jadi zone B repair. Bila dah jadi zone B repair, bermakna di bawah tu zone B perjalanan kuat tu. Tak percaya, cuba perhati di 15 Oktober. Okey. Perjalanan menaik tu, lepas tu dia turun di 15 Oktober tu, dia reject semula. Nampak tak? Dia reject semula zone B perjalanan. Menandakan zone B perjalanan ini apabila digabungkan ada HHJ lagi apa itu, dia reject. Nampak ya? Okey. Kemudian dia pun naik semula ke atas hingga 16 Oktober. Okey. Dia naik semula ke atas. Dia buat dia buat boroi. Saya tak nak cerita lah. Okey, tak nak cerita lah yang ni, tak nak cerita yang ni. Teruslah kita pergi ke 16 Oktober. Oh, bahaya cerita-cerita yang benda yang kita tak fokus. Nanti terpijak paku. Okey, kita lihat ni.
kita lihat 16 Oktober selepas daripada shadow yang kuat tu, buy tu. Jadi di situ dia mula zone B perjalanan trend. Okey. Kemudian dia repair. Dia repair, lepas tu dia pun buat lagi zone B perjalanan trend. Nampak tak? Pada 21 Oktober. Nampak 21 Oktober? 21 Oktober tu dia turun tu, dia reject dekat zone B perjalanan. Nampak tak? Okey, dia naik semula, dia nak ke bawah tu, dia terpaksa dengan candle yang agak dominant. Tapi bila dah besar sangat, dia dah jadi akhir. Itu cerita lain lah. Nampak tak? Bezakan zone B perjalanan, biasanya sekiranya kita lebih teliti lagi, mengapa zone B perjalanan ini kuat berbanding dengan zone B repair trend? Kerana dekat zone B perjalanan ni banyak gabungan yang lain yang menyokong dia untuk buat perjalanan. Dia macam enjin lah. Senang kata yang adik Din terangkan dalam hari semalam. Hari semalam ada sikit-sikit adik Din terangkan. Bila kita kaji sedikit, di kebanyakan zone B perjalanan trend ini, kebanyakan di situ enjin HHJ duduk di situ. Begitulah. Jadi, saya fikir saya dah terlebih sudah. Maafkan saya. Saya fikir kita akhirkan di sinilah, ya. Dan hari esok saya jelaskan pada rakan-rakan, saya akan buat kelas sambungan untuk tajuk bab 2 ini. Okey. Untuk tajuk bab 2 ini perjalanan menaik, perjalanan menurun dan sideway hari esok. Hari ini tak apalah, asas zone B ni kita ambil 2 jam. Lebih kurang begitulah. Jadi apa-apa yang terlebih, apa-apa yang terkurang, apa-apa yang mengguris perasaan, apa-apa yang tidak menyenangkan rakan-rakan, saya mohon maaf. Dari hujung rambut ke hujung kaki. Segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini tidak ada apa-apa. Begitu. Saya doakan rakan-rakan berjaya. Saya tidak ada hasad dengki. Saya buangkan semua itu sekali. Kita tak perlu ada hasad dengki. Kita tak perlu ada sifat cemburu, mencemburui. Kerana kita ini satu keluarga. Belajarlah untuk ikhlas. Begitu. Kerana kita nak apa lagi? Bila kita dah betul-betul mahir ini, untuk dalam forex ini, yang datang kepada kita bukan benda lain. Benda yang datang pada kita tu, benda yang orang seluruh dunia nak. Jadi kenapa kita nak bayaran ke, nak penghargaan ke, nak disanjung ke, tak perlulah, saya fikir. Itu saya. Semoga apa yang dilakukan ini mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita perlu fikirkan juga di masa kita yang lain nanti. Bukannya hanya di atas dunia ini. InsyaAllah. Dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam Go to Impossible.